Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang saya hormati rakan-rakan pengetua sekolah, penolong-penolong kanan. Sebelum itu sahabat saya lah, Puan Sandra, SIP Plus, PD Tampin, SU, SKP MG2. Juga tak lupa untuk rakan-rakan saya, pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tampin nanti. Okey ya. Okey. Jadi kita teruskanlah. Ya, saya rasa slot ini tak berapa lama, tak berapa panjang. Okey, tuan-tuan, hari ini kita nak bagi maklumat ya tentang satu program SKP MG2 yang dipanggil sebagai Synergy. Synergy ni sebenarnya proses dia, ya. Proses penyampaian sekarang ni daripada Nazir ke PPD dan untuk disampaikan ke sekolah. So dia bukan namanya SKPM Synergy, ya, tapi proses ni. Tapi okey, program Synergy ni yang kita akan jalankan ini adalah berkaitan dengan satu pengujian rintis, ya. Satu pengujian rintis penggunaan SKP MG2 yang mana portalnya tidak lagi akan menggunakan portal yang sedia ada. Ya, jadi pada tahun ini saya dimaklumkan kita akan gunakan portal lain. Jadi hari ini sebenarnya kita akan running dengan sistem itu. Ya, jadi saya akan terangkan nanti. Okey, sistem ini saya bagi maklumat sedikit. Ya. Sebenarnya program Synergy ini dia mengambil 1/3 daripada sekolah-sekolah dalam daerah Tampin. Dalam mana-mana PPD. Nazir menetapkan bahawa 1/3, kalau kita misalnya kita ada 60 kan, okey 20 sekolah sahaja akan ambil yang duduk dalam program dry run Synergy ini. Yang lain pula yang 2/3 ini tadi, peranan daripada 1/3 ini akan menerangkan kepada 2/3. Saya minta boleh tak? Saya kata saya nak semua 100%. Diambil masa juga buat keputusan dan kita diputuskan untuk dibenarkan menjalankan sepenuhnya 51 buah sekolah untuk rintis ini. Ya, tapi dia rekod balik. Dia kata okey, Tampin YM tak ada masalah ni. Sekolah-sekolah 2 minggu sebelum tarikh tutup. Sejarah lama dulu tunjukkan, dia kata Tampin tak ada yang stuck dalam SKPM, ya, on time, dan tahun lepas dia kata kita mendahului masa, lebih kurang 12 hari mendahului masa, dia tak ada masalah. So atas rekod tuan-tuan itu kita dibenarkan. Sebab saya pun tak nak bebankan sekolah nanti tuan-tuan pula nak cakap dengan sekolah, nak bagi slot lagi, ya. Jadi saya rasa saya cuba ambil tanggungjawab itu untuk membantu rakan-rakan kita di sekolah. Tapi sebelum saya pergi pada Synergy, pergi Synergy, saya nak bagi sikit lah tuan-tuan, ya, overview tentang untuk tahun 2021. Jadi untuk 2021 ni kita run as usual seperti biasa. Ya. Cuma tarikh tutupnya itu drag pada 15 hari bulan Disember, bukan November. Ya. 15 hari bulan Disember. Dan Tampin kita dalam membuat satu ketetapan bahawa tarikh akhir kita masuk dalam portal adalah pada 30 hari bulan November. Maknanya kita ada 15 hari sebelum tarikh tutup. Seperti biasa, tarikh tutup awal ni tuan-tuan bukan apa. Saya cuba nak tengok mana-mana yang mungkin kita terlepas pandang atau ada sesuatu yang boleh dibetulkan. Kita ada masa lagi. Ya? Jadi at least finalnya bila sampai kepada Nazir, kita dah proper dah. Ya? Dah semua dah complete, dah elok semua. Waktu itu lagi 3-4 hari nanti sebelum tarikh tutup, seperti tahun lepas, saya akan maklumkan kepada pengetua guru besar untuk buat pengesahan. Ya, jadi dah siap, jangan buat pengesahan dulu. Bagi ruang saya dalam masa 4-5 hari untuk semak. Kemudian tuan-tuan saya akan maklumkan untuk buat pengesahan. Seperti tahun lepas. Dan untuk tahun lepas juga, untuk tahun ini juga, saya dah tengok berapa portal, saya dah tengok portal sehingga yang terkini lah. Ya. Sehingga yang terkini. Yang terkini tuan-tuan, bila saya tengok data tu, ini pattern yang ada, ya, yang ada untuk sekolah menengah, ya, untuk sekolah menengah. Data pada hari ini, okey, Taman Indah dah hampir komplit dah, ya. Dah hampir komplit, dia cuma ada untuk standard 2 je. Okey, standard 2 kita faham, standard 2 ni agak complicated sikit kan. Tapi tak apa, ada masa. Dan juga untuk standard 1 pengetua tu, ya. Tapi saya sebenarnya tak bimbang kalau merah banyak ni. Ya, maknanya kalau kuning ada ni, maknanya ada beransur buat.
Saya bimbang kalau merah ni maksudnya belum dibuat langsung. Ya. Saya mohon untuk penolong kanan 1 SUSKPMG2 ambil maklum yang ni ya. Merah ni maksudnya belum buat ni. Belum buat lagi. Jadi itu pattern sekolah menengah. Okey, untuk sekolah rendah juga ada beberapa sekolah yang ni lah ya. Ada yang telah banyak menyiapkan. Hijau ni taggingnya tuan-tuan dia adalah hijau ni maknanya dia dah complete dah. Hijau dah complete. Kalau kuning ni dia sebahagian, kalau standard 1 tu dia ada pecahan dia kan, tu mesti tu kan. Mungkin sebahagian dia dah siap, mungkin evidence dia dah siap dan sebagainya. Tapi yang merah ni belum diusir langsung. Jadi ambil maklum ya yang ini. Okey, jadi saya ada sikit kebimbangan lah ya. Kebimbangan saya bila melihat PPS masih belum diisi lagi. Saya tengok ada banyak juga sekolah yang merah tu tadi, PPS pun tak isi. Kita dah maklumkan pada semua penolong kanan supaya PPS ini kita tagging dulu. Ya, dia buka tu hari pada bulan 7 ni, akhir bulan 7. Sekarang ni kita dah bulan 9. Saya bimbang dengan keadaan bila buka sekolah, datangnya sinergi, ya dengan periksaan ni saya bimbang. Kita terkejar-kejar nanti. Ya, ni. Sebab ini saya ada maklumkan juga dengan semasa taklimat dengan guru dengan PK1, yang ini sekolah harus siapkan awal dari itu dah. Ya, siapa akan duduk dalam ni. Jadi bila kita tak isi dalam ni maknanya kita kena bertindak cepat ni. Ini baru PPS ni dia paling simple sekali. Belum lagi kita buat tagging untuk penskoran dan juga evidence. So ambil maklum tuan-tuan ya, yang semak balik tuan-tuan berusaha, pengetua yang ada dalam ni, mohon untuk ingatkan balik pada penolong kanan 1 SUSKPMG2, make sure. Sebab JNJK akan first dia akan tengok ni dulu, ya. Dia akan tengok PPS dulu. Pasukan penilai penilaian standard ni. PPS ni dia akan tengok ni dulu. Jadi ada banyak juga yang tu ya. Okey, saya tengok juga evidence ya. Saya buat satu kesimpulan lah tuan-tuan ya. Bila saya tengok saya go through tuan-tuan ni sebab nanti tuan-tuan mungkin boleh tengok. Okey. Ini adalah saya menampakkan masih lagi berlaku kesilapan dalam penulisan evidence. Ya, masih lagi berlaku kesilapan. Padahal kita dah banyak kali. Saya rasa ini tahun yang kelima SKPMG2 ni. Ya, jadi 3 minggu lepas ke slot saya pun ada juga saya terangkan tentang kaedah penulisan PPS ni. Ya, kemudian saya juga minggu lepas, Ahad lepas saya juga ada buat offer siapa yang nak join dengan satu bengkel yang saya buat dari Ahad ni, saya free, saya buat lah tentunya dalam 3 jam ya. Saya join. Kemudian bila siap tu saya hantar video tu. Tapi bila saya dah buat kelas, saya dah hantar video masih silap je ni, saya tak tahu lagi apa yang saya nak buat sekarang ni lagi. Ya, sebab kesilapan masih sama berulang-ulang banyak kali. Saya harap ambil maklum lah tuan-tuan ya. Silap macam ni lah kita kata tadi ni ya. Dalam contoh slide yang kita tunjuk contoh yang silap dia macam ni. Okey, macam ni kan ketua penasihat. Salah satu penulisan dalam PPS ni dia kata apa? Mesti spesifik. Ketua penasihat mesti ambil tagging yang ini. Ya, kita dah cakap berulang kali dah ni. Okey, yang ini. Yang ni kesilapan yang berlaku ya. Ini saya sebenarnya bila Taman Indah dia cepat siap tu hari, saya excited lah saya nak tengok pattern Taman Indah. Sorry lah Cikgu Rahman tapi saya nampak memang Taman Indah dia dah prepare awal dah ya. Saya tu sebab nampak dia punya maklumat tu, dia punya apa tu betul ya. Masuklah dalam penulisan evidence ni. Saya tengok ni je tulisan evidence. Okey, ini daripada Taman Indah. Ya, sebab kita dah buat dashboard untuk evidence. Jadi senang kan? Google Drive, maka kita senanglah nak cari kan. Ya. Itulah. Jadi evidence kita sudah terkumpul dalam Google Drive. Jadi apa saja program apa yang kita buat, saya pastikan semua guru-guru, pelaksana dan pengurus projek semua sekali masukkan. Jadi bila saya checking adalah senanglah nak cari, tak perlu nak telefon nak apa semua kan. Teruskan gunakan keadaan tersebutlah. Ya, betul. Tambah lagi dalam suasana kita masing-masing kat rumah ni kan. Jadi penghantaran dividen dalam ni, pendekatan yang Taman Indah guna dalam bentuk Google Drive tu sangat praktikal. Dan kita ada tunjuk juga tu, idea juga datang daripada Sekolah Daerah Tampin termasuk Taman Indah ya. Kita linkkan aja. Dalam kita punya Google Drive tu, link aja, katakan contoh evidence minit mesyuarat je, Cikgu Rahman masuk minit mesyuarat, klik aja dia terus pergi pada minit mesyuarat.
So itu sebab saya nampak dia dapat sediakan awal, sebabnya semua dia tarik aja daripada portal yang dia ada tu. Ya, sebab sistem ni kadang-kadang saya tu memang ada buat apa tu, dia buat yang apa yang agak complicated lah kan, tapi saya fikir-fikir yang penting bukan complicatednya tu, yang susahnya tu, tapi macam mana kita dapat akses balik data ni. Cara yang paling mudah sekali macam Taman Indah buat ni lah, dia gunakan Google Drive aja. Ya, daripada situ dia tarik data, dia ada link pula dengan apa tu. So dia tak ada masalah. So kalau saya harap sekolah-sekolah dapatlah guna. Saya tak kata mesti ikut yang tu, tapi at least kita boleh akses data tu bila-bila. Sebab Nazir masih lagi dalam lawatan ke sekolah nanti, dia masih lagi dalam pemeriksaan untuk SKPM ni. Jadi kalau macam saya kata, kalau kita ada evidence ni dalam satu tempat yang sistematik, proses kita untuk mengeluarkan evidence tu lebih mudah. So tahniah tentang dia. Ni juga ya, ni semua daripada apalah ni ya, daripada sekolah-sekolah yang saya ambil masuk Taman Indah lah yang saya tengok. Kita buat kesimpulan sebenarnya bila saya tak tunjuk lah mana yang tulis evidence masih salah tu. Ada simple je, dia tulis tu minit mesyuarat. Masih ada lagi tuan-tuan ya. Jadi saya mohon kerjasama, mohon sangat kerjasama tuan-tuan daripada pengetua guru besar, sebab tanggungjawab kita kat sini ya. Ni tanggungjawab kita kat sini yang 2 PJB ni, ya, pastikan yang proses-proses ini termasuklah dalam PPS ini, kita maklum kepada JKSS, pada PPS ni supaya ikut seperti mana yang kita telah maklumkan sebelum-sebelum ini. Okay? Kita ada masa lagi, insyaAllah kita ada masa lebihkan 2 bulan. Tapi cuma saya bimbang dalam keadaan kita, kerja kita semakin banyak, kita akan takut nanti kita terlalai. Macam beginilah, bila saya tengok simple aja tekan, dia kata tu minit mesyuarat. Macam cikgu lah kan, bila kerja last minute tu, sorry tuan-tuan ni, bila last minute, kita hantar last minute tu kan, kita tahulah ini kerja last minute ni. Tapi tuan-tuan jangan rushing lah, sebab ada masa lagi. Tak perlu nak tekal betul-betul kan. Cuma jangan ambil apa tu, sebab nak cepat siap, kita banyak salah. Tak apa. Buat ambil masa sikit, ada masa lagi. Tuan-tuan boleh rujuk lah, saya pernah edarkan buku tu dulu. Saya edarkan satu sekolah paling kurang 4 tu. Saya bagi pada sekolah, pada pengetua PK1, SUS KPMG 2, KOKO. Jadi setiap perjumpaan saya dengan semua 4 pihak ni, saya akan bagi buku tu setiap penyumur supaya tuan-tuan boleh rujuk yang itu. Boleh gunakan itu sebagai asas panduan, sebab itu saya refer. Jangan risau markah rendah, sebab itu adalah keadaan yang berlaku sekarang. Tuan-tuan okey. Saya pergi pada kita punya core business ni atau tujuan hari ni. Saya balik pada tadi tuan-tuan apa ni Puan Sandra, nanti kalau KPPD nak join nanti maklumkan saya boleh stop sekejap sebab dia ada mesyuarat tadi. Okey. Saya tak berminat nak nerang saya go to terangkan sikit sekali tuan-tuan Okey, kita di PPD sebenarnya ditanggungjawabkan untuk menyebarkan maklumat. Dulu kan awal SKPMG 2 dulu Nazir datang turun ke PPD untuk sampaikan taklimat. Tapi sekarang tak. Sekarang ni tanggungjawab. Arah apa yang terdapat dalam SKPM itu, dia kata apa, pendemokrasian tu kan, pendemokrasian SKPMG 2. Sebab dalam kita baca dalam manual tu menyebut tentang demokrasi. Maksudnya demokrasi itu semua pihak, termasuk bukan guru, AKP kita itu juga dibagi hak untuk membuat penilaian tentang pengurusan di sekolah. Itu untuk maksudnya. So dalam ni kita kata tengok PPD ditanggungjawabkan
Dan atas amanah itu saya buat slot kata pada hari ini Dan kalau kita tengok ni kan, pemilihan sekolah ni dia katakan pemilihan sekolah 1/3. Ini memang dasar yang Jemaah Nazir laksanakan lah Dan rintis Excel ni model baru kualiti. Ni namanya tuan-tuan kualiti LAS sekolah. Saya tingkat awal ni memang kita run dalam Excel dulu. Kita run dalam Excel sebab kita nak minta respon daripada sekolah, daripada sistem itu. Nanti tuan-tuan tuan-tuan kena bagi respon lah. Ada borang saya bagi nanti. Borang ni maknanya bukan okey satu sekolah seorang aja ke tak. Kita nak siapa yang menghadiri taklimat ni yang try run dengan Excel ni, cuba dia tengok apa kelemahan pada Excel ini supaya nanti portal yang akan dibangunkan pada bulan November ini nanti portal yang mengambil kira pandangan-pandangan daripada sekolah. Itu yang saya suka dengan kaedah sekarang ni Sebab kadang-kadang ni tuan-tuan kan, kita kat atas tu kan kita tak nampak kan apa yang berlaku di ground kan, peringkat bawah kan okey ni tak sesuai, ni tak sesuai. Contoh hari tu bila dia run tuan-tuan kan tentang untuk skor tu kan, ada letak 4, 3, 2, 1 tu, dia bagi kebenaran kita untuk letak number lebih daripada 1 untuk TT tu. Jadi saya kata takut cikgu confuse nanti. Sebenarnya tuan-tuan kan kesilapan banyak dalam SKP MG2 ini adalah berkaitan dengan kaedah untuk penskoran. Banyak dia pair antara TT tahap tindakan sebelah kiri tu kan dengan tahap kualiti sebelah kanan. Dia pair nombor 1 dekat TT, dia pair dengan nombor 1 TK. Nombor 2 dalam TT dia pair dengan nombor 2. Jadi kat situ yang kekeliruan banyak. So kita dah banyak kali dah maklumkan feedback pada Jemaah Nazir, dan tahun ini dia tidak lagi buat dalam bentuk horizontal macam tu. Dia buat dalam bentuk vertikal. Dan itu lebih praktikal, lebih nampak apa yang cikgu nak buat masa tu. So tahun ni kita akan bagi Excel lepas ni nanti, dan juga bimbingan berfokus juga kita akan jalankan juga. Sebenarnya Nazir ingatkan saya tu, dia kata Wak M ni besar ni Wak M 51, dia kata boleh ke, dia kata sebab kita nak fokus pada sekolah rintis ni, RS ni rintis SKPM 21, dia kata nak besar boleh ke. Saya rasa buat sebab saya kata saya tak ada masalah kat peringkat ground sangat, sebab basic saya rasa tampin dia dah mantap dah. Cuma sekarang ni penggunaan Excel ni je lah. Jadi saya rasa yakin dengan tu Dan September 2+1 ni kita tak terlibat tuan-tuan. Seperti saya kata tadi, 2+1 ni tadi yang 1/3 tadi kan, 1/3 yang menjalankan rintis dan replikasinya pada yang 2/3 itu pada September lah, sepatutnya dia jalan sekarang. So saya itu tampil ni saya kata saya boleh drag lambatkan sikit sebab kita tak ada proses yang ini, kita tak ada masalah lagi. Nanti tuan-tuan jangan lupa isi borang kehadiran tadi, sebab saya kena hantar juga maklumat kehadiran ni pada Jemaah Nazir sebab dia nak tengok bila nak running full swing untuk semua sekolah ni, dia nak tengok feedback daripada sekolah yang menghadiri taklimat ni saya mau kerjasama. Terima kasih Okey, konsep baru konsep baru dalam SKPM. Tuan-tuan perempuan, pengutuk besar lah, jangan risau. Program yang kita nak buat untuk hari ni, yang untuk Synergy ni, yang saya akan bagi Excel ni, dia tidak nak yang the real data. Saya malam tadi banyak seluruh Malaysia macam-macam dia tanya. Dia kata nak guna tahun 2002 ke nak 2001 ke, dia kata macam mana nak buat tu pencerapan. Saya kita akan terangkan. Tapi ending dia nanti tuan-tuan boleh dummy je data pun tak apa. Saya ada bercakap dengan Nazir juga. Dia kata dummy. Dia kata YM kita bukan nak tengok dia kata skor dia tu. Tak, dia kata bukan kita nak tentukan sekolah Taha ni markah dia macam ni, tak. Kita nak tengok, nak biasakan sekolah dengan sistem tu. Dan bila sekolah tu menggunakan sistem yang ini, apa masalah dia. Itu je tujuannya. Bukan kita nak tagi markah. Jadi tuan-tuan jangan risaulah kalau tak markah ke dan sebagainya, tak apa, jangan risau Sebab yang ini pun peringkat rintis ni kita tak nak evidence pun. Tuan-tuan tak payah tulis evidence. Tuan-tuan nanti letakkan dia punya PPS, tuan-tuan letakkan PPS pun tak semua, letakkan dekat pencerapan tu ada 5 orang ke misalnya, ada nanti saya tunjuk. Lepas tu ada item-item tertentu je dan boleh dummy. Yang penting tuan-tuan bila running tu tuan-tuan nampak apa masalah dalam penggunaan sistem ni. Okay. Itu tujuannya. Okey, saya bagi sedikit lah tuan-tuan macam mana kualiti sekolah SKP MG2 ini berfungsi.
Okey, dalam SKPMG2 yang ini, yang baru ni, edition 2022 ni, dia akan melihat kepada konteks kualiti sekolah ni dalam 3 aspek. Sebelum ini kita tengok satu aspek aja. Kita tengok pada urus takbir pada PKS dan juga dalam SKPMG2 kat sini, kan? Tapi akhirnya kat sini dia akan menggambarkan kemenjadian. Kalau kita tengok ada mesyuarat lah GM. Saya satu contoh lah, co-curriculum lah bisa contoh kan, kita tengok dalam skor dia standard 3.2 tu, dan dia akan pairkan tengok dengan 5.2. Tak, saya dah betul, tunggu nak print ni lah. Print baru. Ada. Okey, pair dengan 5.2. Okey, yang ini kita akan pairkan dengan sini, termasuklah akademik dan non-akademik. Tapi kat sini kita kalau sebab saya tak sampai syarat, lepas tu kan petangan saya dah balik kampung, saya send kat Telegram lah yang saya dah apa, suruh dia print. Dah betul dah, hanya suruh dia print saja. Okey? Dah tahu cerita dah. Balik kampung tu. Balik kampung. Mute man. Mesti baik punya projek gitu. Okey, jadi sebelum ni kan kita tengok yang ini aja. Dan dengarkan sini. Tengok dari sini. Sebab kita apa tau, kita balik pada sini tadi, saya lupa nak wajah rasio. Okey, dia kat sini tadi tu kan, kalau kita tengok yang matlamat SKPM tadi tu kan, panduan kepada pentadbir. Sebab SKPMG2 ini dia bukan kita nak jadi, dia jadikan satu buku panduan lah. Saya selalu bagi analogi dalam cakap ni, seluruh Malaysia lah cakap. Analogi dia sebenarnya, saya kalau sebagai pengetua saya mudah kalau ada ni. Datang aja seorang ketua bidang baru, okey, kita akan brief dengan dia, apa laksanakan. Kalau dia tanya kita, okey, apa tugas saya yang spesifik untuk saya sebagai ketua bidang, saya sebagai ketua panitia. Atau dalam mesyuarat panitia boleh jelaskan ni dulu, tuan-tuan jadikan ni 3.1. Sebab dalam 3.1 ini spesifik berkaitan dengan pengurusan kurikulum. Mulai daripada merancang, dalam merancang tu perlu ada apa? SKPM ada sebut yang itu. Sampai pada peringkat analisis, apa yang nak analisis ada dalam tu. So 3.1 menjelaskan tentang peranan ketua panitia, ketua bidang dalam pengurusan akademik. Kalau PK1 nanti dia akan pergi standard 2 tu kan, pengurusan sumber manusia dia tu. Itu tujuan SKPMG2. Satu saya kata jadikan SKPMG2 ini sebagai satu manual rujukan. Dan juga kita, sebab tu juga di peringkat Nazir, mohon untuk SKPMG2 ini difahami oleh semua peringkat. Kami juga di PPD, bukan tuan-tuan aja kat sekolah, kami juga di PPD diminta untuk memahami supaya nanti bila kita kat sekolah dia ada synchronize, ada link dia tu ada. Kita tak nak nanti kat PPD maklumatnya lain, bila sampai kat sekolah pula maklumatnya lain. Nak pula sekolah lebih update maklumatnya pada kami. Ya, okey. Jadi itu juga dengan jabatan. Jadi jabatan juga perlu ke sekolah dengan menggunakan SKPM ini sebagai satu panduan. Termasuklah dalam bidang co-curriculum sekali. Jelas kan yang tentu maklumat. So tuan-tuan boleh rujuk ini ya sebagai panduan pada kita. Kita tengok balik dalam tu ya. Proses-proses PDCA, proses perancangan semua ada dalam, dinyatakan dalam SKPMG2. Okey, kita balik pada ni tuan-tuan. Sekejap ni tak lama ni dah ya. Okey. Ini kalau ikut dia punya timeline dia ni ya, tapi timeline ni banyak kita cross lah ni ya. Sebab kita penataran ni kami di PPD. Ya, sebelum tu saya ke mesyuarat di kementerian pada bulan Mac tu ya, saya minta pandangan bentang itu yang last lah, di bentang pun minta feedback ya. Tapi feedback tu yang paling baik adalah feedback daripada tuan-tuan di sekolah, sebab tuan-tuan adalah pelaksana ya. Kita tak nak yang macam sebelum ni kan pandangan-pandangan tu cuma berapa sekolah, tapi bila dia kutip data ini untuk seluruh PPD, jadi data ini lebih, dia punya maklumat dia lebih terserak lah ya, lebih terserak, bukan pilih-pilih pada PPD. So yang ini April dah berjalan, Rintis Excel, kami ditaklimatkan Rintis Excel, replika yang kita nak jalan sekarang ni, tapi kita run full, dan sekarang ni kita dah nak masuk ni lah, yes, Mei pemilihan kita dah buat semua sekolah. Rintis patutnya Julai dia lambat hantar, Ogos bimbingan berfokus ya. Bimbingan fokus ni dia sebenarnya macam ni lah, taklimat yang macam ni, tu bimbingan berfokus satu ya, tapi kita buat sekali je. Dan ini replika. Kalau replika maknanya bulan ni yang sekolah yang duduk 1/2, 1/3 akan mula membimbing sekolah-sekolah yang berkaitan ya. Okey, ni timeline juga melibatkan 3,400. Kita ada lebih kurang 11,000 buah sekolah kan.
So dia kata rintis ni kalau ikut daripada SKP MJ2 ni kita ada 3,400 dan 1/3 daripada jumlah sekolah tu. Okey, instrumen yang diisi digunakan untuk bimbingan sekolah R21 bersama Jemaah Nazir. Okey. Tuan di sini juga bimbingan for fokus kita dah sampai ni, nanti saya akan terangkan, saya akan bagi juga dengan Excel tu nanti. Ya. Program mentor-mentee, ya, maksudnya 2+1 tadi tu, mentor-mentee. Okey, kita skip yang ini. Kita ada lebih kurang 10,200 buah sekolah, 3,400 peringkat awal untuk rintis dan 6,800 sebagai mentinya. Ya. Habis tuan. Okey, saya nak pergi pada sini pula, ya. Pengujian. Okey, dalam pengujian ni, ya, dalam kita tapak semakan ni, kalau kita tengok, ini adalah yang ditaklimatkan, ya, apa yang perlu kita isi dalam SKP MJ2 Synergy ini nanti, ya. Saya gunakan perkataan Synergy lah dulu sebab ni sebaran lagi kan. Untuk maklumat ni, semakan tapak pengujian instrumen SKP MJ2 ini, kita akan isi dalam PPS ini hanya 5 saja. 5 PPS saja. Sebab essay nanti saya bagi tuan-tuan, lepas tu kita copy nanti. Saya akan bagi video je kat nanti macam mana proses ni nak dibuat, ya. Saya fikir apa lagi yang boleh saya nak mudahkan lah tuan-tuan, ya. Ini nak buka sekolah ni pun somak kat dalam kepala kita ni kan. Jadi saya buat video dulu, nanti saya dah ada video tu, nanti saya hantar je macam mana proses copy paste tu nak masukkan pada sistem tu nanti, ya. Okey, untuk PPS tuan-tuan tak payah buat semua. Namakan 5 je. Mana-mana aspek. 5 nama je dalam mana-mana aspek ni. Ya, yang kedua dia pula PDP ni, kalau Cikgu Rahman katakan dari sekolah dia ada 40 orang, tak payah masukkan tu 30 orang tu. Cikgu Rahman run untuk 3 orang je. Tu yang saya kata tadi, dia dummy. Ini kalau tanya, okey, untuk markah pencerapan ni nak ikut yang sebenar ke? Tak payah. Dummy je. Ya, nak guna sebenar pun boleh, ya. Tapi data ni kita tak gunakan nanti untuk menilai. Tak. Data ni hanya untuk nak melihat macam saya kata tadi kan, feedback daripada sekolah tentang penggunaan sistem ni. Okey, ada 3 orang je guru. Kemudian panitia 2 je. 2 panitia je masukkan. Mungkin nak masuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu ulang, ya. Kemudian co-curriculum pula kita ambil 1 kelab satuan, 1 sukan, 1 uniform. Ya, uniform. Item yang lain-lain tu kita buat, kita masukkan juga, tapi dummy je. Supaya apa tuan-tuan? Mungkin kalau kita tak cuba nanti, kita tak tahu masalah dekat mana. Okey, tuan-tuan mungkin masuk dalam standard 1.1.1 tu kan. Okey, kita akan masukkan kat situ. Okey, kita nampak masalah dekat mana. Tuan-tuan feedback lah kat situ. Supaya bila sistem ni dia produce nanti pada bulan November nanti, dia dah mengambil kira pandangan-pandangan sekolah. Ya, okey. Okey, kemudian kita akan beri maklum balas PPD. PPD juga kami akan beri maklum balas dan juga sekolah juga kita akan bagi link dia nanti. Lepas ni saya akan bagi link pada pengetua dan guru besar, ya. Jadi sekolah link lah balik pengetua dan guru besar untuk ambil maklum dan juga untuk sebarkan di peringkat pengurusan sekolah masing-masing. Kalau tak ada soalan saya carry, ya. Saya terus. Ini yang kita tak buat tuan-tuan, ya. Yang ini beri fokus ni, ya. Okey, kita buat ni tuan-tuan, ya. Bimbing 12 sekolah pastikan sebelum akhir, ya. Kalau kita tengok tuan-tuan, dia punya timeline dia ni, pelaksanaan bimbingan ni hari ni kita anggap sebagai pelaksanaan bimbingan lah. Okey, tuan-tuan nanti boleh ada dalam bentuk Google Form ni nanti soalan ni sekolah replika ni, maksudnya dua-dua ni, ya. Kalau di PPD lain 2+1 tu maksudnya sekolah yang jadi mentor dan mentee ni dia kena bagi feedback. Harinya bila? 24 sehingga 29 Oktober. Jadi kita dapat hari ni nanti, hari ni dah berapa bulan lah? 8 9 7 berapa bulan? Okey, hari ni 8. Okey, hari ni 8 hari bulan. So dapat bulan 9. Tuan-tuan kalau try lah dulu dalam 2 minggu, tengok dulu macam mana, ambil pandangan daripada SU SKP MJ2, ambil pandangan daripada guru data, daripada PK1 kita, kemudian tuan-tuan isi dalam link yang kita ada ni, ya, dalam Google Form yang kita bagi ni. So pastikan 29 Oktober. Saya nanti pada 25 Oktober nanti saya akan remind lah, ya. Saya akan remind balik pada sekolah supaya nanti kalau boleh dalam 26 tu kita dah finalize kan untuk semua 51 sekolah tampin, kita dah dapat feedback ni, ya. Tuan-tuan tak apa, dia memang nak mengambil pandangan daripada sekolah.
Tuan-tuan jangan rasa nak jaga hati, tak payah jaga hati. Yang ni tuan-tuan tengok apa isunya tuan-tuan cakap, ya, supaya nanti kita boleh baiki sistem ni. Kita mesyuarat di kementerian tuan-tuan kadang-kadang tak nampak, ya, apa yang berlaku di peringkat sekolah. Ya, tuan-tuan bagi maklumat di situ. Okey, part yang ketiga. Copek habis ni, ya. Part yang ketiga, kalau ada apa soalan tuan-tuan tuan-tuan boleh tanya, ya. Okey, part yang ketiga berkaitan dengan instrumen. Saya nak terangkan sikit dengan instrumen ni. Sebelum nak bagi pada Excel itu, supaya nanti kita jelas apa yang nak isi. Dia tidak banyak berubah tuan-tuan dari segi tools dia tu, ya. Dari segi penulisan evidence tak berubah. Evidence tetap ada, standardnya tetap 5, toolsnya tu tindakan untuk mencapai standardnya tetap sama. Jadi sebab tu kita rasa kita berani mengambil bukan risiko lah, tapi mengambil tanggungjawab untuk saya berani untuk mengambil ke semua sekolah dalam daerah Tampin ni untuk kita run, sebab saya melihat kepada perubahan tu tidak membuatkan perubahan yang besar. Jadi saya kata tak apalah, saya boleh run dah ni, sebabnya nampaknya dalam sebaran ni dia tidak melibatkan konsep-konsep baru kan. Jadi saya rasa tak ada masalah. Dia sama aja. Nanti ada penulisan evidence sama, konsep penulisan evidence sama seperti sebelum ni. Apa evidence-nya sama juga seperti dalam ni. Cuma yang banyak berubah dalam versi semakan ini adalah tentang penskoran tu. Ya, sebab kita dah mula nak pergi zoom dalam penskoran. Sebab tu Tampin tuan-tuan, kita dah mula bawa idea untuk memproses skor ini mulai pada tahun lepas lagi dah. Ya, lepas kita dah mula dah. Sebab kat Tampin kita tak kata SKPM ini tutup buku pada 15 November. No. SKPM di Tampin kita tutup 15 November. Next kerja kita adalah untuk mengeluarkan data, kita proses data untuk dapatkan maklumat, isu dan sebagainya. Untuk kita bertindak. Sebab itu tujuan SKPM G2. Okey, saya berpeluang lah dibagi kesempatan tuan-tuan, ya, bercakap tentang SKPM G2 ni seluruh negara, termasuk Sabah Sarawak. Dengan Johor sampai ke Kedah, ya. Tuan-tuan, besok pun ada ni, ya. Sabtu Ahad memang banyak. Kadang-kadang sekolah tu Johor dijemput untuk hari Ahad. Dan pendekatan yang kita guna kat Tampin ni sebenarnya tuan-tuan, satu kita yang mulakan. Kita yang mulakan. Ya, sebab hari tu PPD Jabatan Pendidikan Selangor pun jemput bersama dengan jabatan dikendalikan oleh PPD kepada Hulu Selangor, ya. Jadi dia minta open check-up untuk Selangor. Hal ini tujuan SKPM G2. So pada tahun ini yang dibetulkan dalam sistem dalam SKPM G2 ini dan selaras ialah tentang penskoran. Dia tak ada cerita dah penulisan evidence. Sebab tu saya kata tadi, bila ada isu PPS masih salah lagi, evidence masih tak betul. Come on, 5 tahun tuan-tuan, tengok balik, dia tengok balik. Kalau masih lagi confused, minta pentadbir sekolah kita, malas nak tengok apa, tengok video yang saya buat minggu lepas tu, hari lepas, boleh tengok yang itu. Tengok part yang tu je, macam mana penulisan evidence. Supaya nanti dia tidak ada satu jurang yang besar antara satu sekolah dan satu sekolah. Ada sekolah tu semua cantik aja, ya. Penulisan evidence-nya cantik, penskorannya relate dengan evidence-nya, ya. Tapi nanti kita pula sekolah kita nanti sempoi sangat. Macam saya kata tadi, ya. Okey. So hari ini dalam instrumen SKPM G2 ini dia menekankan kepada penskoran. Pertama yang dibetulkan adalah segi bentuk borang, ya. Macam kita tengoklah tuan-tuan, ya. Kita tengok. Ini borang yang kita tengok 1.1. Saya ambil satu contoh lah. 1.1.3 ni, ya. Kalau format lama dulu tuan-tuan nampak kan, ya. Fokusnya kat sini tuan, ya. Sekejap saya ambil marker pen dia. Okey, ini format yang sekarang ni, tahun ni. Dalam format tahun ni, inilah bentuk borang ni. Ini standard kualitinya untuk kita punya, lepas tu tahap tindakan. Ni mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan sebagainya. Okey, ini yang sedang berkuat kuasa sekarang. Tapi bila bila keluarnya SKPM G2 yang versi yang ini, satu format baru yang akan keluar. Kalau kita tengok apa bezanya tuan-tuan, nampak? Kalau yang dalam form tu nanti, dalam Excel tu nanti, dia akan kriteria dia kat sini, standard kualitinya ditulis ke bawah macam ni. Tindakan untuk mencapai standard dia kat sini. Dia dah ke bawah macam ni. Okey, macam peringkat ni kita tak nampak lagi dia punya bagaimana ia boleh memudahkan.
Tak nampak lagi. Nanti ke bawah saya tunjukkan. So, ini adalah format baru. Ya, format baru untuk Synergy nanti. So, bila kita buka, inilah yang akan kita jumpa nanti. Ya, dia dah ke bawah dah. Dia sama aja. Tu saya kata dia tak berubah. Tuan-tuan jangan risau. Ya, datang SKPMJ baru ni nak buka buku baru. Sebab saya tahun lepas belum mula tu saya beritahu dengan dalam mesyuarat tu lah, informal lah kot. Tapi saya sebut dalam mesyuarat, saya kata, tuan-tuan saya kata kita jangan banyak ubah SKPMJ 2 ni. Sekolah memang dalam mood, dalam track untuk melihat SKPMJ 2 ini sebagai satu instrumen dalam pengurusan sekolah. Nanti kalau ubah, kita baru nak speed, saya kata ubah, nanti takut jam, saya kata. Takut kita nak mula balik. Jangan ubah banyak-banyak. So kalau kita tengok dia tak banyak ubah, tuan-tuan, tengok kan sama je. Kalau kita tengok penyataan standard sama, sebenarnya laju sama, standard kualitinya sama, ya. Okey, kita tengok. Semak sikit lah, minta maaf tuan-tuan, saya cuba nak kecilkan balik ni, tapi macam tak boleh pula, tak nampak. Tapi tak apa, kita fokus kat sini. Okey, ini format yang sedia adalah yang sekarang ni. Kalau kita tengok nampak ni kan, kesilapan yang saya kata tadi, maksud dia macam ni. Ini dalam TT ni, tahap tindakan ni. Dalam tahap tindakan, kitanya tahap kualiti ni duduk sebelah-sebelah. Dalam buku merah kita tu, dalam manual kita tu kan, sebelah-sebelah. Melaksanakan pemantauan, okey, dia ada ni, 3. Menyediakan rumusan, mengambil tindakan susulan. Apa yang berlaku sebelum ini, kesilapannya, termasuk saya dapat pertanyaan malam kemarin, saya dapat pertanyaan. Cikgu tu dia macam berbetikaikan saya. Dia kata, YM, tapi bukan Negeri Sembilan lah. Dia kata, YM, sekarang ni cara baca untuk TK ni, 1 ni tengok 4 ni. Bukan pair yang satu-satu macam ni. Dia kata, dia tunjuk macam ni. Macam ni pergi kat sini. Tuan masuk, yang ni pergi kat sini. Nampak kan? Ini 1 sini, dia pair dengan 1 sini. 2 sini, dia pair dengan 2 sini. 3 dekat TT, dia pair dengan 3 kat sini. Saya kata, cikgu salah dah ni. Saya kata, dah 5 tahun dah cikgu SKPMJ 2. Saya kata, dia kata dia SU baru. Maknanya maklumat tak sampai dekat dia. Itu cara dia membuat penskoran. Melaksanakan pemantauan, dia tengok mengikut ketetapan. Menyediakan rumusan, dia tengok secara menyeluruh. Mengambil tindakan susulan, dia tengok secara berterusan. Ini yang format ini yang agak mengelirukan kita di peringkat sekolah. Ya, okey. Jadi dengan adanya SKPMJ 2 Synergy ni, formatnya telah dirubah kepada satu bentuk yang ini. Ya, kalau kita tengok bentuk yang inilah. Dia susun bentuk ni yang saya kata secara horizontal ni tadi. Ya, secara vertikal ni macam ni tadi, ya. Kita tengok macam kita melaksanakan kan. Kalau kita tengok melaksanakan, sekejap somak dah. Kita tengok melaksanakan tadi kan. Melaksanakan pemantauan ni kan, dia dah susun dalam bentuk yang kat sini. Dalam melaksanakan pemantauan, nak mengelakkan kekeliruan, 3 dalam TT ni dia buat dalam bentuk kolom ni, mengikut ketetapan ni kan. Dimasukkan kat sini. Yang ini dia kata kalau 2 secara menyeluruh semua bidang. Ni kan dia ada 3, 2, 1 mengikut ketetapan. Lepas tu nampak ni kan, yang ni tindakan dilaksanakan. Kalau dapat 3 ni, okey, dia letakkan 3 kat sini, ni yang dia buat, dia akan dapat 3 skor. Okey, nak dapat 2 pula, dulu kat sini 2. Dulu jadual dulu 2 kat sini. Confuse, okey. Sekarang ni kalau sini 2, sini nanti, okey, ini yang dia buat, dia dapatkan 2. Okey, kalau dia buat ni saja, 1 saja, dia akan dapat 1. Yang sini je. Jadi, kalau kita tengok, yang ni yang lama, yang ni yang baru. Jadi nampak tuan-tuan kan, yang ubahnya cuma dalam bentuk dia punya paparan je. Maklumat dia sama. Jadi kalau tuan-tuan gunakan, dia kata ada cikgu Tampin tanya saya malam tadi, dia kata YM boleh tak nanti kita nak gunakan buku yang YM bagi tu, dia kata untuk kita penulisan evidence, untuk PPS, saya kata itu tak ubah. TT, TS, PPS, evidence exactly sama. Tak ada masalah. Boleh ikut yang tu. Okey, ini bentuk paparannya lah. So nanti tuan-tuan kalau buka, ini formatnya nanti. Saya akan running juga nanti. Lepas nanti saya akan bagi pada sekolah. Saya tunjukkan demo je nanti. Okey, ini contoh lah. Saya tunjukkan contoh sedikit. Ya, ini contoh yang kedua. Ini dalam standard 2 lah. Dalam standard 2, ini yang lama. Ini yang lama. Tuan kalau ada apa nak beritahu, tuan boleh apa ya? Boleh WhatsApp saya pun boleh, Telegram saya pun boleh. Hari ini kita ada 151
151 peserta bagi dengan 51. Okey lah, satu sekolah lebih kurang 3 orang lah. 2 orang mungkin, boleh 2 orang. Tak apa, saya tengok senarai nanti. Okey, ini format yang saya ada. Tahun ni, kita dah mahir dah yang ni. Bentuknya, kalau kita tengok buku yang merah ni kan, Tampin banyak dapat buku merah ni. Saya ambil daripada apa tu, Jemaah Nazir, buku yang merah ni. Buku merah ni. Yang ni kita tengok itulah susunnya. Tapi yang baru, macam saya kata tadi, diubah. Mengagihkan tugas ni nampak sini kan. Mengagihkan tugas supaya kita tak keliru nanti masa nak isi skor dia tu. Nampak mengagihkan tugas yang ni, dia dah bawa dalam bentuk dan bentuk kolom yang macam ni. Mengagihkan tugas. Okey, dan mengagihkan tugas tu apa dia? Okey, ni. Nampak lebih mudah kan? Mematuhi arahan tak agihan tugas tu. Mengikut kepakaran tak? Dia tambah sikit lah kan, mengikut kepakaran. Nampak kan dia tambah sikit kan? Mengikut keperluan, kesesuaian dan kepakaran. Ini mengikut kepakaran, keperluan. Sebab yang lepas tu kadang-kadang terma tu dia jadi kita agak tertanya-tanya kan. Misalnya, saya ada bangkitkan mesyuarat tu, saya kata secara menyeluruh. Saya kata menyeluruh tu macam mana? Apa yang maksud menyeluruh? Kami kat sekolah ni kalau nak cakap macam tu kena spesifik. Okey, dia kata okey, tukar terma sepanjang tahun. Contoh, jadi ada ubah yang diubah kat situ. Ya. Jadi kat sini kalau kita mengikut kepakaran, dulu yang kat sini mengikut keperluan, kesesuaian kepakaran. Jadi kita kata sekolah nak ikut mana satu ni? Nak ikut keperluan ke, nak ikut kesesuaian ke, ikut kepakaran. So dia potong sikit mengikut kepakaran dan keperluan atau keperluan. Ya. Okey, itulah antara yang ini secara ni yang dulu ni dia banyak sangat kan atau dia ni kan. Secara seimbang, telus, adil. Tak payah, seimbang aja. Nak memudahkan kita menguruskan SKPMG 2 ini di peringkat sekolah. Ya, sama juga yang lain-lain lah tuan-tuan ya. Yang warna apa ni, warna oranye ni maksudnya kita dah simplifykan lagi, dah ringkaskan lagi. Dia punya apa terma tu supaya mudah nak faham. Ya, saya tak cakap tuan-tuan ya sampai standard 1 tu sampai standard 4 kan, sampai ke petang kan kita tak selesai ni ya. Tapi at least gambaran dia macam ni lah ya. Kalau nak dia punya slide nanti yang complete, beritahu saya ya. Besar nanti usaha untuk itu saya hantar nanti kat sekolah ya. Mungkin tuan-tuan nak bagi taklimat juga. Okey, tuan-tuan kat sekolah kena bagi taklimat ya. Kena bagi taklimat pada guru supaya clear semuanya. Jangan nanti bagi taklimat pada ni aja, SU SKPMG 2 aja. Ya, ada kawan tu dia pindah satu sekolah daripada Negeri Sembilan, pindah satu kat sekolah negeri, ya. Bayangkan, ya. Dia pindah satu sekolah ke negeri lain lah. Dan dia dilantik sebagai SU SKPMG 2, dia kena memikirkan evidence untuk semua standard 52 TUM seperti ada dalam buku ni. Mati dia macam tu. Dia nak kena fikir tuan-tuan, bukan satu, 52 TUM. So dalam tu pula ada pecahan kan, mengagihkan tugas apa, evidence mengagihkan tugas, menyediakan perincian tugas apa, dia seorang SKPMG 2. Sebab apa? Konsep pemahaman tentang pendemokrasian SKPMG 2 dia tak ada. Dia tak faham. Jadi akhirnya buatlah apa yang ada. Dan last kali apa yang ada SKPMG 2 tu, skor, data, maklumat tak berfungsi lah. Ya, tak berfungsi. Okey. Cuma saya baru teringat balik saya cross-check tuan-tuan ni, tadi saya lupa nak bincangkan tuan-tuan tadi yang thermal quality tadi kan, SKPMG 2 menjadian sebelah kiri tadi dia punya apa, kekuatan sekolah kan. Okey. Saya teringat ni, saya ke situ lah dulu sebelum saya sambung. Okey, tuan-tuan, dalam SKPMG 2 ini kekuatan sekolah itu dia melihat apa yang ada kat sekolah kita. Itu jadi salah satu untuk kita tagging sekolah tu. Kalau kita dah ada kuat kat sini, SKPMG 2 kita dah mantap dah, okey, hasilnya walaupun tak exactly sama tapi dah mirip-mirip kejadian. Contoh, saya ambil satu contoh. Sekolah kita katakan ada guru cemerlang dalam bidang sejarah. Ya, guru cemerlang dalam bidang sejarah. DG 54 guru cemerlang. Okey, itu kekuatan tu. Kekuatan dalam bidang kita sejarah tadi. Okey, kemudian kita tengok dalam SKPMG 2 dalam pengurusan panitia 3.1 tadi sejarah. Tengok berapa? Sebab kita ada guru cemerlang tadi tu. Dan kita tengok akhirnya nanti dalam kejadian 5.1 kita tengok result SPM dengan sejarah akademik. Contoh yang kedua, saya ambil core curriculum. Sekolah kita katalah sekolah Cikgu Zainal kan, mungkin contohnya Cikgu Zainal sekolah Pasir Besar. Kat sekolah dia katakan ada 3 orang jurulatih
daripada pusako ataupun 3 jurulatih part time yang daripada pusat koko ni ada kat sekolah dia. Itu kekuatan dia tu. Sebab ada 3 jurulatih. Bila ada jurulatih tadi tu, dia boleh mantapkan core curriculum di sekolah. Sebab kita tak nak dia kuat kat luar je. Tu selalu kita katakan, hebat dia kat luar je, tapi kat sekolah dia tak menyumbang. Okey. Jadi dengan ada 3-nya tadi, kita tengok apa yang dilaksanakan sekolah. Kita tengok dalam 3.2. Pengurusan core curriculum. Dan akhirnya kita tengok dalam 5.2. Jadi antara kekuatan yang kita ada, guru kita yang JU tadi tu, yang di peringkat daerah, peringkat negeri itu tadi, ya, dan lihat kepada tentang pengurusan dalam SKP MJ2, akhirnya jadi kejadian. So dia lebih luas lagi lah. Contoh yang ketiga, saya ambil sukan pula macam sekolah Cikgu Mazlan, kan sekolah SMG Gemas. Okey, dia memang ada jurulatih yang yang mahir. Kemudian dia ada kemudahan padang untuk bola tampar, dan dia telah menjadi satu budaya kat sekolah. Itu kekuatan tu, budaya kat sekolah. Kita tengok dalam 3.2 dan kita tengok dalam kemajuan sukanya. Okey, itu antara yang kita lihat. Sebab sebelum ni dia macam unfair kan, nak membandingkan SBP dengan kita. Ini sekolah ni kan, sekolah kita kan, contoh nak bandingkan SPP dengan Bukit Jalil tak boleh lah kan, sebab dia banyak kemudahan dengan dewan dia, dengan apa, macam-macam dia ada. Jadi kekuatan dia kat situ. Jadi kekuatan kita ada pula tempat lain. Jadi sepatutnya kekuatan yang dia ada di sekolah dia tu mestilah menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sekolah yang tidak ada kekuatan itu. So yes, saya cross ya, nanti kita nak running dalam Excel nanti saya beri. Okey. Feedback. Okey dah. Alright, thank you. Dia putus ya. Ya, saya nak share screen. Dia kalau guna handphone ni lah, ni masalah dia. Kalau ada call masuk je kan dia line putus dah. Ya. Okey, dalam standard 1 ni, ini maklumatnya lah tuan-tuan ni, yang kalau kita tengok yang baru ni lah, macam kita tunjuk tu tadi ya. Sama juga kan, yang 7 ni tak ada berubah. Itu saya kata tadi tu. Okey cikgu, tentang yang tanya recording tu insyaAllah saya bagi nanti ya. Saya dah maklumkan tadi. Okey, sama juga yang 7 kan, peranan pengetua tadi, peranan pengetua guru besar tadi, sama juga 1.1 ni. Okey. Masalah. Okey, kemudian yang ni pun juga standard 1.2, pembimbing, pendorong, sama juga ya. Masalah. Ini formatnya lah. Kalau kita dapat nanti saya tunjuk sekali lagi format yang tadi. Ini saya tunjukkan dalam satu page. Jadi kalau cikgu buka Excel nanti kalau cikgu buka Excel nanti, inilah format dia tu. Nanti kat bawah dia ada kolom nanti. Saya tunjuk nanti ya. Kat sini je kita taking. Dia ada tanda pangkah dengan tanda kosong. Apa maksud nanti saya tunjukkan nanti. Ya. Okey, ini formatnya nanti. Format dia. Okey, ini kejadian samalah. Ini sama juga standard cadangan. Ini cadangan daripada kami dalam masa mesyuarat hari tu. Tapi mungkin pihak sekolah juga ada cadangan lain. Bila tengok SKP MG2 ni kan tuan-tuan, sebagai CEO kat sekolah ni, sebagai penolong kanan, sebagai nampak ada satu lagi yang boleh dibaiki, improvekan lagi dalam konteks sekolah kita. Tuan-tuan boleh bagi cadangan dalam tu. Sebab kita akan kutip data ni, dan pada bulan Oktober nanti kita akan buat mesyuarat di peringkat kementerian. Kita akan tengok, kita akan halusi pandangan-pandangan daripada sekolah. Mana pandangan yang dominan, mana pandangan yang paling banyak. Okey, kita akan proses maklumat tu ya. Saya berminat sebenarnya nak tengok pandangan-pandangan tu. Saya nak tahu kan, mungkin ada sesuatu yang saya tak tahu di peringkat sekolah yang sekolah bagi satu cadangan. Okey, sama ya. Pencarian pelaporan periksaan awam, peningkatan penilaian. Okey, ini yang dalam kita nak tengok ni tuan-tuan ya, peningkatan pencapaian mutakhir berada darjah. Bila UPSR dah tak ada,
yang tak boleh lagi dimasukkan. Jadi penilaian untuk sekolah rendah yang akan kita gunakan adalah pentaksiran bilik darjah. Sebab tak ada lagi peperiksaan yang kita jadikan satu indikator yang secara menyeluruh lah. Ya. Dan kalau kita tengok pattern yang berlakukan pada tahun ini, permohonan untuk ke SBP kan, salah satu yang digunakan, maklumat yang digunakan adalah pentaksiran bilik darjah. Sampai permohonan beasiswa pun dia nak tentang pentaksiran bilik darjah. Bukan saja di sekolah rendah, sekolah menengah juga, tingkatan 3 ni kan, nak pergi ke sekolah-sekolah aliran khas, nak minta ke SBP, nak pergi teknik, vocational dan sebagainya. PT3 kita tak ada, pentaksiran darjah, bilik darjah ini mula mengambil alih. Sebab tu kita tekankan manage pentaksiran bilik darjah ini dengan proper, dengan betul, dapatkan maklumat dengan betul, analisis maklumat tu, bentangkan balik. Panitia harus memberi fokus dalam mesyuarat panitia berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah secara serius. Ya, kita tak boleh lagi sambil lalu dah. Bentangkan maklumat-maklumat tu supaya kita boleh improve. Ya, okey. Ini antara pandangan kita lah yang kita nampak. Ya. Okey, pencapaian aktiviti co-curriculum bagi peringkat ni sebenarnya memang dah ada ni. Itu yang ada PJSK kan. Ni saya tu hari bila ada bagi training saya tekankan balik. Saya kata sebelum ni memang dah ada dah. Dalam standard 3.2 kan, kalau tampin cikgu fikir kau dah mahir dah tu. Penglibatan 1, 2, 3 tu kan. Lepas kan kita dah mahir dah. Saya kata yang ni memang dah ada dah, tak ada masalah ya. Okey, yang ini pula kita melihat pada pencapaian guru pula, anugerah guru kat sekolah tu. Okey, katakan saya ambil satu contoh tingkatan SMG, ada gurunya dapat sijil pengiktirafan tentang jadi pengiktirafan pasukannya tadi dapat menjadi johan peringkat kebangsaan. Contoh yang kedua, misalnya saya ambil star Cikgu Amai kan, sekolah dia dapat anugerah asrama gemilang kan, semua terbilang tu kan, dia dapat anugerah tu tadi. Sijil itu adalah pencapaian sekolah tu, dan kita nak dijadikan salah satu dalam indikator dalam menentukan penjadian sekolah tu ya. Jadi ada makna lah kan, kalau tak ni kita pertandingan macam tu, betul lah pertandingan kita nak pegang sekolah kita kan, tapi dalam bersama kita nak iktiraf je tu. Jadi lepas ni ada lah nanti tandingan misalnya surau tu, lepas tu kantin dan sebagainya tu 3K akan diambil kira dalam kita letak kemenjadian sekolah. Jadi harap yang ini akan lebih terbuka ruangnya ya, dan untuk jadi indikator penilaian sekolah. Jadi tapi part untuk SKPMG 2 itu tadi dia tak banyak berubah. Tu yang saya kata tadi. Bila jadi 3 part tu tadi, yang berubah yang pertama tu tadi kekuatan sekolah, dan yang akhir tu kemenjadian sekolah, dia ubah juga dengan mengambil kira cadangan yang ini. Yang tengah-tengah SKPM. Dia kata macam ni tau. Kalau dia kata kekuatan sekolah kita ada, guru kita ada guru pakar dalam, katalah guru pakar dalam bidang sejarah contoh ya, sejarah. Tapi sejarah kita dalam daerah kita yang paling bawah sekali. Okey, kat situ dia kata apa? Tengok balik dalam SKPMG 2. Maknanya kita ada kekuatan tapi resultnya tak menjadi. Tengok balik dalam SKPMG 2 apa jadi? Dengan dalam standard 3.2, 3.12, 3.12 dengan 3.13 berkaitan dengan murid dengan juga berkaitan dengan guru. Dan tengok balik semua yang ada dalam tu. Ya. Okey. Ini yang tadilah tuan-tuan ya, ulang balik. Ini yang tadi. Okey, dia akan ada kotak kat sini nanti, ya. Ada kotak kat sini nanti. Dia bentuk dia tu. Okey, panduan pengisian. Pengantuan pengisian, okey, penyerahan instrumen rintis kepada sekolah. Okey, PPD dah dapat, saya dah ada. Sekolah akan dibagikan hari ini, ya. Saya akan serahkan hari ini pada tuan-tuan, tapi saya akan hantar melalui Telegram je boleh kot, tak payah email lah kot. Cikgu Rahman, tak email kot, saya hantar dalam Telegram je. Saya hantar dalam Telegram pada pengetua dan juga Telegram pada guru besar. Saya hantar kat situ je. Boleh. Senang kan? Tak payah nak hantar email lah. Dia kata kalau tu email lah, ada bukti penghantaran, tak apa. Hantar ni je, macam mudah. Okey, kemudian nanti tuan-tuan masukkan instrumen ni, mudah je ni. Maklum balas, saya akan bagi dia punya link dia secara secara dalam bentuk digital dia yang bukan bentuk image macam ni. Penyerahan kepada Jabatan Negeri. Okey. Ya. Kami akan kutip, bila tuan-tuan bagi maklumat tu kita akan kutip, kita akan feedback. Jangan risau. Tuan-tuan tulislah apa nak buat. Tulislah, ya. Jangan risau nak jaga hati, tak payah fikir kita nak jaga hati kat sini. Tuan-tuan, yang penting kita nak dapat maklumat supaya kita boleh improve, ya. Okey, ni yang tadi tuan-tuan ni, maklumat yang tadi.
Okey, saya terangkan sikit. Tak besar sikit ni. Besar sikit tak? Besar sikit lah. Sikit, saya besarkan sikit ya. Okey, yang ini dalam dalam instrumen sekolah membuat pengisian kepada sheet kekuatan kami. Dalam sheet kekuatan kami ni, kita ada ruang. Nanti tuan-tuan masukkanlah apa kekuatan yang tuan-tuan ada. Tak kisah tuan-tuan tu dalam bidang apa sekalipun. Akademik boleh, pengurusan boleh. Kat sekolah cikgu katakan ada cikgu kita memang katakan PhD ataupun masters dalam pengurusan sekolah. Itu kekuatan kita tu. Kat sekolah kita ada beberapa orang guru yang masters dalam bidang katakan pengurusan akademik. Kat sekolah kita katakan ada jurulatih macam saya kata tadi. Itu kekuatan kita. Dia membuat pengisian pada sheet PPS. Dalam sheet PPS tu ada nanti. Ya. Kemudian membuat pengisian pada sheet pengurusan. Klik pada number, aspek, tujuan. Nanti kita nampak. Okey, kemudian panitia. Saya pergi pada sini. Panitia mata pelajaran. Dalam panitia mata pelajaran ni, kalau kita tengok kualiti sekolah panitia pelajaran. Salin sheet tapak ini dalam sheet yang sediakan tapak 01. Nanti tuan nampak nanti salin sheet ni. Sampai habis. Yang macam saya kata tadi bukan nak buat semua uniform ni 1 1 1. Panitia 3, yang ini 1, ini 1, ini 1. Pencerapan buat 3 je. Tak payah buat semua. Inilah maklumatnya tadi yang kita rumuskan. Pelaksanaannya 5 untuk 5 untuk mana aspek, untuk PPS, kemudian pengajaran pelajaran 3 orang, panitia 2 panitia, curriculum 1 1 1. Item lain perlu dilengkapkan seperti biasa. Okey, habis untuk setakat ni. Sebelum saya pergi kepada Excel, saya nak tengok feedback sekejap. Kalau ada pertanyaan tuan-tuan boleh tanya kat sini. Saya cuba tengok respon. Betul cikgu Syazwani. Kita nak tengok kekuatan macam SWOT. SWOT analisis kita kan antara kekuatan tu dengan kekuatan dengan peluang kita. Peluang pun boleh masuk kat situ lah. Itu kita boleh masuk jugalah dalam ni konteks ni. Walaupun dia kata kekuatan kan kita boleh masuk peluang juga. Kan? Okey, cikgu Nafi kita tekan Telegram aja. Sekejap tuan Saya nak ambil air sekejap je. 2 minit. Oh, yang dia record tu sebenarnya dalam sistem. Kalau nak matikan tu juga. Hello. Siapa? Jom. Nanti aku call kau balik aja. Aku tak dompet nak bagi kau. Bukan seberang pai kan? Kau punya PPD mana? Timur laut. Nanti aku bagilah. Okey lah. Okey, sebelum saya mula, saya buka sekejap lagi kalau ada apa sebelum saya pergi pada pada Excel-nya tu. Kalau ada apa-apa pertanyaan tentang pelaksanaan ni. Sangat ni nampak okey kot. Nampaknya segi tak ada masalah. Okey, saya nak pergi pada Excel ni nanti. Saya tengokkan dulu. Lepas ni saya akan hantar ya. Dia ada banyak ni tuan-tuan dia punya file ni ada banyak ni. Sekejap ni, tu yang saya nak terangkan sikit. Air tumpah pula. Masuk laptop. Okey, saya akan nak tunjukkan satu persatu Excel ni adalah. Jadi saya minta yang ni SU SKPMG 2 ni mohon untuk ambil maklum lah ya. Nanti
kalau apa nanti saya taklah memberatkan ini pada pengetua guru besar ni sebab tapi advantage lah kalau pengetua guru besar dapat tadi juga, saya take advantage lah. Tapi minta SU dan juga PK1 fokus yang ini supaya nanti kita boleh buat benda ini tingkat sekolah dengan betul. Okey, saya akan edarkan nanti ada 5 file, ada 6 file dalam SKPMG2 ni nanti pada tuan-tuan nanti. Last nanti tolong ingatkan saya akan bagi video macam mana kita nak copy sebab dia belum lagi dalam bentuk link, dia masih lagi dalam bentuk dia stand alone ni. Nanti akhirnya kena link masuk pada rumusan, daripada rumusan nanti kita akan tahu nanti ya. Tapi saya akan kutiplah maklumat juga. Okey. Ini ada 5 file. Yang pertama ni nanti tuan-tuan bila buka ada file quality. Quality ni tadi yang kita tunjuk, ingat tak tadi? Yang sebelah kiri sekali, quality sekolah. Kekuatan tadi lah. Okey, quality sekolah tadi kekuatan. Yang tengah tu kat SKPMG 2 kan, yang sebelah kanan tu adalah yang kanan itu adalah kemenjadian. Okey. Ini dalam kualiti sekolah juga, ini dalam panitia. File yang kedua. Terima kasih. Okay. Yang ketiga ini adalah kelab dan persatuan. Yang tiga ni kelab persatuan, yang keempat ni badan uniform. Borangnya tu. Yang kelima sukan dan permainan, yang ini adalah PDP. Yang ini ada PDP. Jadi kita tak ambil semua yang ni sebagai contoh, tapi nanti tuan-tuan boleh tengok lah. Okey, saya bagi satu dulu lah tuan-tuan Yang ini adalah kualiti sekolah. Okey, bila kita buka dalam kualiti sekolah nanti, dalam kita punya Excel ni, mari tuan-tuan nampak sikit. Nanti kalau dapat nanti kan. Okey. Pengetua guru besar, memang maklum kalau kita bila buka ni nanti, okey, inilah yang akan dikeluar. Okey, ini nampak ni kan. Ni kita boleh letak yang nama ni. Nama ni letak Majiwan ni, Ahmad Albab ni. Jangan pula nanti, ni kena tukarlah nanti. Ikut nama sekolah kita lah. Ikut nama sekolah kita. Tarikh kita ikut kat sini. Kat sini. Sekolah ni satu je. Kemudian kat sini, tuan-tuan boleh ambil. Dia ada podang menu ni. Mempunyai bilangan guru yang cukup mengikut ABM sesuai dengan option bidang kepakaran, motivasi tinggi, memenuhi keperluan urusan dan pendidikan. Okey, tuan-tuan tengok, tuan-tuan cukup tak bilangan option? Sebab ini ada separuhnya memang bukan bawah kawalan kita. Ada juga kekuatan yang memang kita tak boleh nak kawal. Misalnya apa, mungkin kekuatan kita, sekolah kita ni, guru kita ni ada dan semuanya 100% ikut option. Tapi kalau tak cukup option, kita tak boleh nak buat apa kan, sebab stok tu pula kami di PPD pula tunggu daripada jabatan pula tunggu daripada kementerian. Okey, jadi macam tu. So kalau kita tengok sini, pilihan dia tu dah bagi dah. Podang menu pilih dah. Ada tak menepati bilangan guru mencukupi mengikut ABM? Cukup tak? Okey, kalau kita rasa macam tak cukup, macam STAR kata cukup, mungkin kita pilih lain ni lah. Yang ni, ikut dia punya penyataan kualiti. Kita tak payah type lah. Dia kata yang ini diambil daripada pengisian standard 4. Nanti kita ambil, nanti masukkan kat sini. Okey, yang ini juga dia kata bilangan staf. Staf bukan guru. Mempunyai staf bukan guru untuk melaksanakan tugas pengurusan, penyelenggaraan dan kejurulatihan yang mencukupi dan memenuhi keperluan mengikut perancangan sekolah. Okey, staf bukan guru kita cukup tak? Misalnya apa? Kat sekolah kita untuk ada pendidikan kelas pendidikan khas kan, cukup tak kita punya pembantu tu? Pembantu makmal kita cukup tak? Okey, kemudian di dalam bidang-bidang kap jabat, kita punya PT ni cukup tak? Okey, kat situ juga sama, pilihan jawapan dia sama macam ni, sama jugalah. Ini ada pilihan yang kat sini. Ni sama juga, yang ni ada pilihan. Okey, contoh saya letak je tuan-tuan saya dummy je. Tuan-tuan boleh dummy je sini, tak payah ikut yang sebenar dulu. Jangan, tak payah nanti Cikgu Zainal nak buka kalkulator, nak kira pula lagi, tak payah. Peringkat awal ni kita running dengan data ni dulu sebab nak tengok tentang perjalanan sistem ni nanti. Okey, ini contoh. Nampak ni kan, ni kekuatan. Kalau kita tengok dekat dia punya sheet bawah ni kan, ini pengurusan. Ni kekuatan pengurusan. Okey, ini pencapaian. Ini kekuatan. Ini tuan-tuan boleh masuk kat sini. Tuan-tuan boleh masuk lah kekuatan kita. Okey, kan misalnya ada apa ni?
orang contohnya. Okey, contoh sini kan, masuklah kat sini co-curriculum pakar. Okey, dalam akademik pakar. Okey, gabung ni datang daripada sini, nanti saya tunjuk dia. Dan dia pergi kat sini lah. Pertama dia kat PPS ni dulu. PPS ni tak payah masuk semua, masuk satu je cukup. PPS mana 7 sekolah, pun dummy je. Masuk je kat sini. Ya, misalnya nak letakkan PGB ni kita, okey, siapa satu misalnya katakan di Taman Indah kan, standard 1.1 ni, nama PPS ni Cikgu Badri. Okey, Badri Syam Samsudin, jawatan penolong kanan 1. Okey, masuk sini. Nak masuk nama lain boleh tak? Boleh. Ya, sebab kita tak tengok ini secara betul dulu, kita nak tengok run sistem ni. Tentu masuk je, satu-satu je, tak payah masukkan semua-semua. Kalau dalam PPS kita, dalam PGB mentak ahli sekolah ni, dia ada 3 orang, tak payah masukkan nama seorang je. Okay. Itu juga yang lain-lain nantilah. Okey, saya pergi pada skor. Minta fokus ya, skor ni. Senyap je ni, ada orang ke tak ada? Hello? Ada. Ada. Senyap je. Nanti jaga dengan seorang ni ha. Okey, tolong besarkan sikit Wahyu. Besarkan sikit. Kalau besarkan nanti kita tampak semua, tapi tak apalah, saya pergi part-part lah ya. Saya pergi part-part. Oh, tak dapat. Dia tak boleh nampak, kalau besar semua dia tak nampak part dia tu, tapi tak apalah. Saya tunjukkan secara ni je dulu, nanti saya akan zoom. Saya tunjuk yang ni dulu secara makro dulu. Kemudian saya akan pergi yang besar. Okey, ini formatnya. Ya, ni ya. Okey, ambil maklum ni tuan-tuan. Saya takut missing nanti, miss yang kat sini. Dia kata typekan 1, besar sikit. Nampak ni ya. Typekan 1, nombor 1 pada ruang skor sekolah. Pada mana-mana satu skala penskoran sahaja. Satu skala penskoran saja. Maksud dia apa? Okey. Kalau kita tengok ni, ni skor kan? Skor sekolah. Okey. Satu je, maksud dia apa? Kita boleh tandakan kat sini je. Dia kalau kita mungkin jadi confused. Sebab apa tuan-tuan? Yang ini dia punya markah skor tadi. Ingat kan skor kita 0 sampai 4 kan? Kita dah familiar dah tu. Ini 0 sampai 4. Okey, misalnya kita tengok membuat analisis SWOT. PGB membuat analisis SWOT dan analisis lain yang bersesuaian. Ini ada dalam TUMS dalam kita punya SKPM J2 kan? Okey, jadi kalau dia kata membuat analisis SWOT yang sesuai, dia ada ni, dia 4 markah. Katalah kita memang ada ni secara menyeluruh. Umpama mengikut keperluan bla 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 secara jelas pun ada. Kita ada markah letak 4. Okey, letak 4, kita perlu letak 1 kat sini. Bila kita letak 1 kat sini, yang kosong tu hilang. Maknanya, Puan Sandra nampak tak Puan Sandra? Nampak Nampak. Okey. Tapi kalau kita letak kat sini, ni 4, dia katakan letaklah 4 markah. Dia kata apa? Dia kata salah. Dia tak boleh, dia 1. Itu yang saya tulis masa taklimat tu, saya bagi pandangan lah. Sekali saya kata kalau dari segi penggunaan sistem, Cikgu Mazlan pun familiar lah tu kan. Dia tak boleh macam ni, saya kata takut nanti orang confuse. Di sini kita bagi pilihan dia nak letak nombor 1 je. Ya, nombor 1 ataupun tak tandakan apa-apa. Baru tak confuse. Sebabnya kita mungkin ditandakan sini, ditandakan 3. Bila 3 dia masih salah lagi. Dia mesti ada kosong atau 1. Kita ingat kan TT kan? TT tu yang kosong tu melaksanakan ada atau tidak. Kalau ada 1, kalau tak ada kosong. Ni dia ada kan 1. Okey, tapi jangan tandakan semua. Kalau tanda semua dia tanda pangkah balik. Jadi kita dapat trace kalau ada pangkah ni maknanya apa? Kesilapan dalam memasukkan data. Kesilapan dalam masukkan data. Cakap ni jelas Okey, inilah yang lain-lain pun sama. Lain-lain pun sama. Okey, Cikgu Zakia, terima kasih. Ini pun sama, sampai yang bawah nanti sama je. Yang ini dia akan auto nanti. Cikgu jangan risau, dia akan auto aspek ni, dia akan kira lah. Kita cuba run data dulu cikgu Kita cuba run kat sini, kita letak, semua kita letak 1 je dulu. Apa jadi? Okey, ini 1.
Sini pun 1, maknanya semua markah kita 4. Untuk 3 ni kan, markah 4. Okey, kita dapat 12. 12 skor. 12 skor kat sini. Nanti dia akan datang kat sini nanti, gabung nanti. Okey. Okey, kemudian 1.2 pun sama. Samalah, semua sama. Semua kita ada. Sampai tuan-tuan kalau tengok ni kan, ni nampak tu kan. Apa nanti saya pergi pula yang perkara 2 saya jam sikit ni. Saya yang ni rasa okey. 1 tadi untuk pengetua, saya pergi pada 2 pula. 2 untuk pengurusan. Okey, saya ambil contoh 1 dulu, 211. Sama juga 211. Dalam 2211 ni pengurusan organisasi. Sama juga yang ni tadi kalau mengikut kepala, yang ini masih sama lagi tuan-tuan, cikgu-cikgu masih sama lagi, mengikut arahan, mengikut kepakaran, secara menyeluruh, secara seimbang. Cik pula tak nampak. Okey, ini masih sama juga lagi. Ini yang kita wujudkan evidence kat sini lah tu. Mengikut keperluan tu apa evidence kita, kepakaran, keperluan apa evidence kita. Okey, ini sama. Ini kalau kita rasa kat sini markah kita tak boleh dapat 4 ni. Kita tandakan kat sini, kita kata kat sini dapat 3 je, letakkan 1. Sebenarnya kalau elok bukan 1 kan, tanda tick lagi, tapi kalau tick kan nanti komputer dia tak boleh nak buat formula pengiraan nanti. Jadi dah tanda 1. So ingatlah 1 dengan 0 seperti dalam TT. Selagi kita tandakan 1 atau 0, dia akan betul. Tapi kalau kita tandakan, kalau ikut number 3 semula balik, dia akan salah. Okay? Kalau kita 0, maksudnya kita ikut 0. Sini, kat sini. Dia tak boleh, dia kontra kat sini. Kalau 0 kat sini, sini kat sini, 1. Dia ada tapi dia 0. Okey. Sama dia akan kira juga, itu juga. Saya ambil satu contoh lagi, pergi pada panitia pula. 3122. 3122. Okey, ini panitia kan, 3131. Okey, 31 pun sama. Ni kan, kalau nampak dia punya apa, tindakan menyediakan jadual induk, jadual kelas, jadual waktu guru ganti, jadual penggunaan. Lepas tu dia ada dia punya penskoran. Sama juga macam tadi. Tak payah buat banyak-banyak Okey, yang ni nanti perbanyakkan lah nanti kita perbanyakkan nanti. Yang ini untuk satu panitia kan. Nanti untuk panitia kita banyakkan 31 3131 3131. Okey. Yang ini kenapa 313 314? Okey. 314 ni berkaitan dengan 313 ni berkaitan dengan urusan masa instruksional tu kan. Okey, 314 taksiran. Okey. Saya pergi pada core curriculum. Okey, dalam core curriculum seperti kita kata tadi, kita nak satu je. Okey, kalau untuk pengurusan ni 321 ni untuk pengurusan kan. Ini fikir Koko lah ni yang buat. Tapi bila sampai kepada kelab persatuan, pilih satu je. Copy paste contour V skor daripada MSL kelab persatuan yang terlibat. Okey, kelab persatuan terlibat nanti kita adalah dalam ni nanti. Ni rumusan aja. Saya akan bagi video dia. Macam saya kata tadi. Rumusan dia masuk kat sini. Sebab dia kata apa? Copy paste value dia je. Rumusan skor dari MSXL kelab persatuan yang terlibat di sini. Nanti saya bagi dulu itu. Okey, kelab persatuan sama juga. Susah sikit lah tuan-tuan sebab paparan dia ni, sebab dia tak di dalam bentuk portal kan, sebab dia masih lagi dalam bentuk Excel. Ini contohnya apa? 325 urusan kecemerlangan. 326 berkaitan dengan pengurusan sukan untuk semua, sukan dan juga merentas desa. 327 pentaksiran. Okey, kemudian 3 HAM. Sampai habis. Standard 4. Okey, standard 4 adalah pencerapan. Copy je daripada borang pencerapan. Nanti kita, ni borang pencerapan ni kemudian. Ini untuk kita masukkan kat sini. Yang mana datangnya pula barang pencerapan ni. Mana pula datangnya? Okey, nanti kita tengoklah dekat sini. Excel ni tadi. Kan kita ada borang banyak tadi kan? Saya baru tunjuk satu. Okey, yang apa tadi, ini form tadi datangnya pada sini lah. Kelab persatuan tadi, tuan-tuan buka kat sini. Tapi dia sebab satu je kan. Saya kat sini, ni ambil satu. Ambil kelab persatuan ni. Katakan ni persatuan apa? Okey, persatuan bahasa Melayu. Okey kan. Ambil contoh lah tuan saya type dulu lah. Persatuan bahasa Melayu.
Okay. Persatuan Bahasa Melayu ni kita isi semua skor dia ni. Lepas tu yang ni tadi kita copy nanti bawa kepada yang saya tunjuk rumus tadi tu. Kat sini tadi Bahasa Melayu kan kalau kita masuklah kat sini. Yang ini yang kita copy nanti. Clear Sebab yang ni kita tak payah kita masuk. Saya cuba run dah. Senangkan kita tak ni kan. Satu, katakan sini letak satu. Ini saya letak satu. Letakkan satu, sini letak satu. Okay. Akhirnya kita dapat rumus ni kan. Rumus ni nanti yang kita nak pindahkan, bawakan tadi kat tempat yang rumusan tadi. Tapi saya rasa kalau cikgu ada masalah ni boleh rujuklah dengan cikgu-cikgu yang kat sekolah tu ramai yang boleh access tu. Tapi kalau tak boleh juga, maklumkan saya. Saya akan bantu nanti. Ini untuk co-curriculum sama juga. Lepas tu dia pergi, dia tak kat sini nanti kan. Dia akan pergi kepada lepas tu pergi kepada benda uniform pun sama, suam permainan pun sama. Yang ni PDPC. Ini pencerapan. Saya nak tunjuk pencerapannya. Okey, ini adalah borang standard 4. Sama juga yang macam sekarang ni, standard 4 kita ni. Okey, sama kan? Saya bosan sikit lah. Mana pula? Okey. Sama kan? 41 kan? Seguru sebagai perancang. Sama, tak ada masalah yang ni. Jadi tagging markah dia sama juga. Letak kat sini. Mudah kan tuan-tuan kan? Sebelum ni kita rasa macam keliru sikit nak baca tu. Ya? Nanti kita akan buat juga menu satu lah untuk panduan. Tak tampil ni saya akan terbitkan satu menu nanti lah untuk panduan yang ni supaya tuan-tuan lagi kalian nampak yang ni. Okey, kita masukkan data sini. Ini untuk 4121 yang untuk seorang cikgu Kemudian kita masukkanlah untuk semua cikgu tu nanti, 44 tu nanti. Kita masuk 3 kan, dia akan datang kat sini nanti sebab dia dah link ni. Nampak ni kan, apabila dia link dia dah ada. Jadi isi je kat sini, 4 orang. Okay. So saya rasa on time lah. Saya rasa pukul 11 saya boleh selesai lah ni. Saya baca ni dulu. Saya ambil feedback. Okay, cikgu Munan Okey, cikgu Munan clear cikgu Munan Okey, kalau tuan-tuan ada masalah lagi rasa macam tak berapa nak clear kan, tak berapa nak jelas, tuan-tuan boleh nanti message kepada saya. Saya buka lah dulu kalau ada pertanyaan. Tuan, saya ada satu pertanyaan. Walaupun contoh memberi respon berkaitan isi pelajaran, benda itu tak ada, contohnya kita kosong, kita perlu letak satu di skor kosong, betul kan? Macam mana contoh? Ya, betul. Memberi respon, kita tak buat benda tu, dulu kita letak kosong kan, so sekarang kita kena letak satu di skor kosong. Betul cikgu. Contoh macam ni kan, maksud satu ni apa tu, dia bukan markah tu. Satu itu tik. Dia membawa maksud, dia bukan kuantitatif tau, dia masuk kualitatif. Satu maksudnya ada kan, satu maksudnya ada, kosong maksudnya tiada. Jadi maksud dia kosong kat sini, dia bermaksud dia kat sini lah ni. Tik. Jadi kalau kita tengok betul kan? Ya. Betul. Okay, thank you. Okay, thank you. Ada lagi pertanyaan cikgu? Sebelum kita tutup, saya hantar sekali lagi kehadiran tolong isi kehadiran sebab yang ni saya kena hantar ke jamaah Nazir. Saya masukkan balik pada ruangan chat tu Cikgu ambil yang bengkel Seniji yang ada kat sini. Assalamualaikum WM. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tuan. Ya, tanya sikit lah. Ya cikgu Izan.
Pasal tadi yang dulu tu ada TK tahap tindakan dengan tahap kualiti. Yang dululah. Yang ini yang saya nampak tadi skor tahap kualiti, yang saya nampak tu lah DC 1 dekat 4 ataupun DC 1 dekat 3 atau apa, itu dah tahap kualiti. Maksudnya kalau tahap tindakan tu, maksudnya dia terus faham ke kalau kita letak 1 dekat 0? Kita ada ke maksud dia? Tahap tindakan yang dulu kan ada TT kan? Tahap tindakan. Dia TT dia. Itulah, okey. Okey, terima kasih juga Izan. Maksudnya sekarang tuan-tuan, kalau TT tu kan, dulu tahap tindakan tu kan, dia dah pergi pada yang ni, pada skor sekolah tu maksud dia tu. Kalau kita senang nak faham lah kan. TT tu dia laksanakan, kalau kita 1 tu maksudnya laksanakan. Contoh. Kan? Kalau kita TK tu, okey, itu tidak kalau TK tu tahap kualiti ni yang skornya tu, tapi yang ni dia dah gabungkan sekali kan antara TT dengan TK tu, sebab tu dia tak ada TT dan TK lah, tapi maksud dia macam tu lah. TT tu menunjukkan kita buat ke tidak, ada ke tidak. Kalau ada 1, contoh macam tu. Tapi kenapa ni ada 1 ni warna merah? Sebab kita tanda 2. Itulah yang kita perlu peringkat awal ni. Tapi nanti Cik Uzan kan bila dalam portal dia tak macam ni dah, dia akan lain lah bentuknya, tapi at least kita dah warning dah. Kita bagi maklumat, bagi amaran pada pengguna. Bila masuk data salah, dia akan ada alert kat sini warna merah ni. Jadi balik pada soalan tadi yang komen Cikgu Azizan tu, yes ya. Yang ini bila kita tandakan sini dekat skor ni, maksudnya kita dah laksanakan, tak payah lagi TT dan skornya adalah 4. Itu maksudnya ya, seperti yang juga sebut oleh Cikgu Azizan tadi. So kita tak payah buat 2 kerja 2 kali dah. Dulu TT nak tandakan juga, TK pun nak tandakan juga. Tapi sekarang ni bila kita tandakan pada skor, kita tandakan pada 1 yang 4 ni, maksudnya memang kita laksanakan. Ya, kita melaksanakan. Alright. Terima kasih Cikgu Azizan. Kalau ada lagi soalan, last soalan. Kalau penolongan SU SKPNG tu okey kita pendapik sekolah ni memang harapkan pada SU ni laju sikit. Jadi tindakan paling awal sekali tuan-tuan boleh bagi taklimat lah di peringkat sekolah masing-masing, supaya nanti semua cikgu sekolah kita ada maklumat ini ya, sebab kita nak run nanti tahun depan. Jadi kita akan melibatkan semua guru ni nanti, sebab di mana Zee kata walaupun nak buat tahun depan, tapi proses penyampaian harus berlaku pada tahun ini ya. Sebab surat yang ni akan keluar awal tuan-tuan ya. Kalau biasanya SKPMG 2 ni keluar suratnya untuk 3-4 tahun ni kan, dia tarik keluar suratnya pada 26 hari bulan Disember tu. Saya memang familiar tarikh, saya ingat tu ya. Tapi tahun ni dia lambatkan 27 bulan Julai kan sebab COVID ni ya. Tapi jangkaannya pada tahun depan dia akan keluar balik pada bulan Disember tu, 26 Disember ya. Okey, kalau ada pertanyaan lagi, tanya lagi. Rupanya ramai nak join. Saya rasa tadi ada jabatan pun Puan Irni nak join, saya tak pasti tadi ada link ke tak. Tadi dia nak join dengan ni tadi. Dia dah join dah tu. Dah join ya. Okey, terima kasih Ustaz Irni. Saya nak lupa welcome tadi tu ya, sebab saya ada maklumkan kat dia. Terima kasih Ustaz Irni sama dengan kita dapat join kita pada kita hari ini. Saya stop presentation. Okey. Kalau tak ada apa, saya bagi ruang Tuan KPPD ada tak? Kalau tak ada apa, sebelum saya tutup, last call kalau ada apa lagi. Tak kisahlah untuk SKPM tahun ni ke, untuk tahun depan ke, boleh mungkin kalau nak ditanya-tanya, nak bincang-bincang boleh. Tapi jangan jadikan ni berat lah tuan-tuan ya. Saya dapat juga call daripada ada pengetua daripada semalam 2 orang sekali. So, macam mana nak buat YM, dia kata kita tak habis observe lagi, dia kata nak masuk markah. Rupanya dia tak ada maklumat yang lengkap. Dia kata. Sebab kita nak tengok sekolah faham dalam aplikasi ni. Kemudian bila dia guna, kita nak feedback. Cikgu Azizan mungkin banyak idea dia tu. Sebab dia biasa dah lama dalam SKPMG 2 dan dia orang yang memang computer savvy ni kan. Dia biasa dengan Excel. Jadi Cikgu Azizan, pandangan Cikgu Azizan tu memang kita harapkan lah ya, untuk sistem ni. Sebab kami tak dapat melihat sesuatu yang komplit lah ya, kalau kita buat daripada atas ni. Maklumat daripada lapangan kita perlukan. Cikgu satu lagi. Portal yang tutup 15 Disember ni, portal itu memang kena pihak sekolah kena isi lah. Betul. Macam biasa, itu macam biasa lah.
Tapi yang Excel ni juga kena isi juga sebagai dummy untuk beri pandangan kepada pihak Nazir, betul Betul. Okay. Sorry lah dia rasa macam berat kan saya cakap dengan, sebenarnya tuan-tuan kita dapat maklumat ni awal, tapi masa tu Nazir berhati-hati sebabnya ya saya faham tu, Nazir sangat memahami. Dia kata apa, tak boleh YM kita sekarang di sekolah tengah nak menguruskan PDPR, dia kata sebab masa tu surat lambat keluar kan. Tapi saya kata tuan kita tengok juga tu, kita tak nak nanti datang overlap. Saya kata masa tu sekolah buka, masa tu pula SKPMG 2001 jalan, masa tu juga saya kata Synergy datang. Teruk kawan-kawan kita kat sekolah. Sebab tu dia longgarkan tentang Synergy ni. Cik Izan kan kita boleh dummy je. Yang penting bila kita run kita nampak apa masalah. Kita tak kira pun markah tu tuan-tuan ya, jangan risau lah nanti manfaat sekolah. Yang risau kat situ lah, kita takut markah sekolah direndam. Okey. Cik Izan yang tu teruskanlah. Jalan nampak okey tu, steady dah tu. Penulisan evidence. Siapa yang ada masalah lagi penulisan evidence nanti maklum lah. Kita cuba tu ya. Okey, kalau tak ada saya serah pada Puan Sandra dulu, sahabat karib saya. Sila Puan Sandra, cakap sikit dengan kawan-kawan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf Ini kat mana? Assalamualaikum semua. Kita yang kita ada ni, kita jalan dengan ini hanyalah rintis lah seperti kata Yang Mulia Raja tadi. Jadi kita jangan stres-stres, kita buat according to what they want. Lepas tu kita beri pandangan secara telus lah. Bagaimana untuk tambah baik instrumen tersebut, sebab kita yang jalankan dia, bukan mereka nak dapatkan feedback. Dengan memberi feedback yang kita rasa menyenangkan pengguna instrumen yang baru nanti. Jadi apa-apa pun bolehlah dapat bantuan daripada pihak kami sekiranya memerlukan penerangan yang selanjutnya. Ada yang menyatakan boleh tak dia share dengan semua sekolah lah. Dia kata akan share nanti ya. Itu sajalah. So selamat menjalankan rintis inilah. Semoga kita boleh memberi feedback yang baik kepada, dan kita boleh menambah baik. Itu suara guru kita lah, suara sekolah dan suara guru kita. Itu satu yang baik yang dimulakan oleh pihak Nazir kita lah. Itu saja dia YM. Okey, terima kasih Puan Sandra. Saya sebenarnya untung sebenarnya Puan Sandra ni masuk jadi SIP, kita sama-sama ni sebab satu pair yang sangat mudah dapat bantulah sebab kadang-kadang saya lost juga. Terima kasih Puan Sandra banyak bantu, kita sama-sama buat ini, kita bantu sekolah, insya-Allah. Tentuan jangan risau Kalau rasa ada problem sama ada dari segi pemahaman, dari segi sistem ni, tentuan boleh direct dengan kami lah, kami berdua sebab kami memang banyak fokus pada sini. Okey, kalau tak ada apa lagi, akhir sekali lagi terima kasih pada Pengetua Guru Besar kerana dapat meluangkan masa. Hari ini maaf pasal ambil pagi ni sebab tak takut saya cakap dengan Puan Fazurin, saya tak nanti takut kita dah penat sikit kita ambil masa tentuan waktu pagi ini, mungkin ada tentuan nak terpaksa adjust kelas tentuan. Saya mohon maaf atas mengambil masa tentuan, atas kesempatan kehadiran tentuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga hari ini juga majlis ini juga diangkat sebagai satu majlis ilmu, kan? Satu majlis ilmu, bila dikata majlis ilmu, majlis yang edukatif Semoga kehidupan hari ini menjadi cita-cita baikkan atas kebaikan kita. Akhir sekali saya mohon maaf dengan sikap yang silap dan salah saya sepanjang sesi kita pada hari ini, insyaAllah. Saya itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kehadiran saya akan tutup kehadiran dalam pukul 12.30.